Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya akan share dulu video ni kepada rakan-rakan di luar sana, di tempat-tempat yang lain, supaya mereka boleh mengikuti video saya pada hari ini. Ringkas tetapi tajuk yang amat penting untuk kita faham, supaya kita tidak mendapat satu informasi yang tidak tepat dan tersasar daripada perkara yang betul. Baik, sebelum tu sila share dulu dengan rakan-rakan supaya mereka boleh dapat maklumat ni. Amat penting untuk kita faham supaya kita tidak Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya hari ini terpanggil untuk berkongsi satu informasi yang saya baru saja terima. Saya dah dapat maklumat-maklumat daripada pelbagai sudut, pelbagai pihak memberikan maklumat-maklumat ini kepada kita dan disebarkan juga dalam grup WhatsApp dan sebagainya, dalam Facebook dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat pelbagai maklumat yang kadang-kadang kita tak tahu nak justify sama ada benda itu adalah betul ataupun tidak. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyemak sendiri maklumat tersebut dengan orang-orang yang boleh dipercayai, mereka yang rapat dengan sumber asal, dan juga kita boleh justify benda ini, kita boleh explain about tajuk yang saya berikan pada hari ini. Okey. Saya rasa benda ni dah ramai orang yang tahu berkenaan dengan kita, terutamanya Pakatan Harapan terus gagal untuk mendapat kerusi Perdana Menteri sekali lagi, ya, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum berjaya untuk menjadi Perdana Menteri pada kali ini. Jadi soalannya ialah kenapa perkara ini berlaku. Ada di kalangan kita yang terus memberikan kecaman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana bagi mereka Datuk Seri telah gagal, dan mungkin bagi mereka Datuk Seri tidak mencukupi kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi sebenarnya tuan-tuan, mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku, ya. Untuk menjawab soalan ini dengan ringkas, dengan senang, mudahnya ialah kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri, ialah kerana beliau tidak lagi mempunyai, masih belum mendapat sokongan majoriti, ya, ahli parlimen sehingga ke hari ini, ya. Sebenarnya bukan Datuk Seri Anwar sahaja, ahli-ahli parlimen yang lain pun tidak dapat mengumpulkan jumlah sokongan yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini pun sebenarnya telah jelas dalam statement yang telah dikeluarkan oleh Istana Negara berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku, ya? Kalau kita lihat dari segi sejarahnya, ya, Pakatan Harapan memenangi PRU 14, ya, dengan jumlah kerusi pada ketika itu ialah 121 kerusi. 121 kerusi. Jadi kekuatan kita sebenarnya adalah 121. Ya. Selepas daripada itu ada berlaku pertambahan kerusi
akibat daripada penghijrahan ataupun lompatnya daripada UMNO, ahli-ahli parlimen daripada UMNO masuk ke dalam Bersatu, dan juga kita bergabung pula dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak, di Borneo, dan akhirnya kita membentuk kerusi lebih kurang dalam 139 kerusi pada ketika itu, ya. Tetapi sebenarnya kekuatan asas kita ialah pada 121 kerusi. Berlakunya langkah Sheraton apabila 11 orang ahli parlimen daripada PKR dan juga 26 ahli parlimen daripada Bersatu telah pun mengkhianati Pakatan Harapan dan keluar daripada Pakatan Harapan, menyokong bukan menyokong, maksudnya membentuk satu gabungan baru yang dinamakan Perikatan Nasional. Okey. Dan tolak 139 tolak 11 dan juga tolak 26 akhirnya kita mempunyai lebih kurang 102 kerusi, 102. Jadi kekuatan kita sekarang ini ialah 102, dan daripada langkah Sheraton sehingga sekarang kekuatan kita ialah lebih kurang 102, 105. Itu jelas, itu adalah nombor basic yang kita kena faham dan kita kena tahu. Kita bermula daripada 102. Dan akhirnya pada baru-baru ni, setelah kita mengumpulkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, hasil daripada kerjasama daripada rakan-rakan, daripada warisan, daripada pejuang, daripada muda dan sebagainya, akhirnya kita mencapai angka 105. Okey, apa yang berlaku? Kita kena ingat dan kita kena faham bahawa sejak daripada gagal menguasai Putrajaya pada tahun 2018, UMNO dan juga Barisan Nasional telah pun bertekad untuk mendapatkan semula kerusi Perdana Menteri sebelum daripada PRU 15. Ini telah pun dikeluarkan kenyataannya oleh Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan ini pun kita perlu ingat dan kita perlu faham bahawa selain daripada UMNO, Bersatu pun sebenarnya ingin bercita-cita dan berhasrat untuk menggantikan UMNO sebagai satu-satunya parti politik yang memperjuangkan agama bangsa dan tanah air. Jadi dua parti ini sebenarnya saling bersaing untuk memenangi hati dan memenangi pengundi Melayu dan Islam. Okey. Sebab itu berlakunya peristiwa apabila UMNO mahu diharamkan oleh Bersatu ataupun oleh Tun Mahathir pada ketika itu, seperti mana yang telah dilaporkan dalam banyak tulisan, mahu diharamkan supaya Bersatu boleh menggantikan UMNO pada ketika itu. Tetapi antara yang menghalangnya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tanya, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang? Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang daripada berlakunya pengharaman tersebut. Bahkan berlakunya apabila muda pun mahu diharamkan oleh ROS. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia punya prinsip dia ialah jangan melakukan kezaliman walaupun dengan musuh. Jadi apa yang berlaku, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu berlakunya kezaliman kepada UMNO. Jadi dia membantah pengharaman tersebut. Banyak benda sebenarnya boleh dilakukan untuk mengharamkan sesuatu organisasi, ya. Cuma kita balik kepada soalnya ialah prinsip kita. Apakah kita buat itu untuk membalas dendam ataupun atas prinsip-prinsip yang tertentu, prinsip rule of law dan sebagainya. Jadi Anwar Ibrahim dia tidak setuju pengharaman tersebut atas alasan kalau kita tak setuju pun kita bertanding secara demokrasi. Okey, baik. Jadi UMNO sudah pun bercita-cita untuk masuki kerajaan menjadi Perdana Menteri daripada awal lagi. Okey. Pada masa yang sama, ya, UMNO sebenarnya melalui ahli-ahli parlimen mereka telah pun berhubung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa ahli-ahli Pakatan Harapan dan mengatakan bahawa mereka sanggup untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ya. Jadi mereka sanggup untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ya. Untuk banyaklah alasannya, untuk menjatuhkan Perikatan Nasional, untuk membantu rakyat dan sebagainya. Tetapi soal pokoknya ialah mereka
mahu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini diakui sendiri oleh orang-orang rapat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, bahawa memang ada sokongan beberapa ahli parlimen yang mahu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia ada nama-nama disebut, tapi saya rasa tidak perlu saya sebutkan di sini nama-nama sebut, sebab dia akan menjadi satu yang ialah saya tidak ada evidence itu, bukti itu tidak ada, tapi saya percaya ini adalah sumber-sumber yang sahih. Bukan sekadar Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada juga bukan sekadar daripada ahli UMNO, daripada ahli parlimen UMNO, tetapi juga ada daripada ahli parlimen daripada Bersatu sendiri, dan juga ahli parlimen daripada bekas-bekas PKR yang melompat ke sana pun ada juga mengatakan mereka akan sokong. Baik, dalam keadaan sekarang, di antara dua keburukan, dua situasi, adakah mahu terus membiarkan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin meneruskan pemerintahan pentadbiran, pemerintahan kerajaan mereka dalam keadaan rakyat marah pada ketika itu, ya, kematian akibat COVID ramai, dan juga kematian akibat bunuh diri pun ramai pada ketika itu. Apa yang berlaku? Pilihan kita ada dua, mahu teruskan kerajaan pada ketika itu, ataupun mahu menukar dan menggantikan dengan pimpinan baru. Kalau kita meneruskan kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu, ya, rakyat marah. Tetapi kalau kita mengambil risiko untuk bersama dengan UMNO, ahli kita marah, dan ada kemungkinan UMNO pun ataupun ahli parlimen UMNO ini tidak melakukan apa yang mereka janjikan, ya. Dan ternyata Datuk Seri dan juga pimpinan Pakatan Harapan setelah pun anticipate, telah menjangka benda itu berlaku, ya. Dan akhirnya apabila mereka menarik sokongan daripada Pakatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin jatuh, mereka masuk balik dan mereka mahu menjadi Perdana Menteri. Sebenarnya hakikatnya ialah mereka mahu melaksanakan misi mereka untuk menjadi balik Perdana Menteri, dan mereka berjaya pada ketika ini dan pada saat ini. Dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin pada ketika itu sudah pun mahu kelemasan, maka dia pun menghulurkan tangan untuk kononnya tangan persahabatan bersama dengan Pakatan Harapan pada ketika itu. Dia menghulurkan, mengatakan bahawa dia mahu melantik, memberikan allowance kepada ketua pembangkang, memberikan peruntukan sama rata dan sebagainya. Jadi isunya ialah, adakah tangan yang dihulurkan itu adalah tangan yang jujur dan ikhlas, ataupun tangan untuk menyelamatkan diri? Ini adalah perbincangan di kalangan mereka, di kalangan pimpinan Pakatan Harapan dan juga pertimbangan Datuk Seri Anwar. Kalau adakah tangan yang dihulurkan itu tangan yang bersih, sedangkan tangan itu jugalah yang menyebabkan kematian yang ramai di kalangan rakyat jelata, kematian yang ramai akibat yang bunuh diri, ya. Duit yang digunakan untuk menyuap mulut pemimpin-pemimpin politik ini, duit yang digunakan, duit kerajaan untuk menutup mulut pemimpin-pemimpin politik, tangan yang sama juga yang digunakan untuk dihulurkan untuk kononnya untuk membentuk persahabatan dengan pembangkang pada ketika itu. Adakah itu satu yang ikhlas? Itu adalah persoalan pada ketika itu. Jadi terbukti sekarang ini apabila Tan Sri Muhyiddin sendiri pun mengarahkan ahli-ahli parlimen, ya, daripada Bersatu untuk menyokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri selepas daripada dia meletakkan jawatan. Maknanya apa? Maknanya mereka akan kembali kepada step yang sama, ya. Jadi boleh yang kita timbulkan sekarang ni, apa hikmah di sebalik semua ni, ya? Hikmahnya ialah adakah kita Perdana Menteri pada ketika ini datang daripada orang yang lain? Tidak. Dia sebenarnya datang daripada Perikatan Nasional juga. Dia sebelum ni telah menguruskan kes COVID, dan dia menguruskan berkenaan dengan COVID, ya. Telah lama dia menguruskan, dan ternyata kes semakin naik. Bila naik, dia dinaikkan pangkat pula sebagai Timbalan Perdana Menteri. Bila naik Timbalan Perdana Menteri, kes naik juga, tak turun-turun juga. Sekarang ni dia telah menjadi Perdana Menteri, ya. Adakah kes akan turun? Kita tak tahu, tetapi
tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu adalah untuk memastikan bahawa niat kita Pakatan Harapan, niat kita adalah tulus untuk membantu rakyat menyelesaikan masalah COVID ini. Itu saja. Manakala apa yang berlaku, kita dikhianati sekali lagi, dan kita juga dipermainkan. Itu adalah risiko yang kita terpaksa tanggung kerana kita mahu memikirkan rakyat. Ternyata mereka tidak begitu bersungguh-sungguh untuk memikirkan rakyat. Sebaiknya mereka hanya ingin memikirkan untuk kembali berkuasa. Ya, mengkhianati itu adalah permainan mereka. Mereka mengkhianati Tan Sri Muhyiddin Yassin, mereka mengkhianati Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan itu akan diteruskan lagi seterusnya. Jadi rakyat boleh tahu sekarang ni siapa sebenarnya yang jujur, yang betul-betul mahu memikirkan tentang kebaikan rakyat, dan siapa sebenarnya yang hanya memikirkan tentang politik. Siapa yang di offer ataupun ditawarkan ataupun dicadangkan oleh UMNO sebenarnya? Datuk Seri Ismail Sabri, yang juga berada dalam Pergerakan Nasional sebelum ni. Jadi kenapa perlunya diterletakkan jawatan, dipusing keluar daripada kerajaan, kemudian masuk balik dan sebagainya, yang menyebabkan rakyat menjadi huru-hara memikirkan tentang apa yang sebenarnya akan berlaku. Rakyat memberikan harapan yang tinggi apabila berlakunya perubahan kepimpinan. Mereka meletakkan harapan yang tinggi supaya bermula fresh start kepada kita. Tetapi tidak berlaku kerana apa? Kerana harapan rakyat tidak sama dengan harapan ahli-ahli parlimen. Tidak tally. Apabila tidak tally, saya yakin dan saya percaya bahawa benda ini tidak akan ke mana. Apabila tidak tally, rakyat akan terus marah. Kerajaan tidak dapat memainkan peranan seperti yang diharapkan oleh rakyat. Ini akan berlaku. Jadi apa yang akan kita lakukan ke depan? Kekuatan asas Pakatan Harapan ialah pada 121. Ya, betul, Pakatan Harapan pada ketika itu ialah bersama dengan pejuang, bersama dengan bersatu. Tetapi kini kita berada pada peringkat 105. Bermulanya peringkat pilihan raya ke-15 ini, yang pertama sekali ialah kita kena pastikan calon-calon yang ingin diletakkan sebagai calon untuk ahli parlimen perlulah di kalangan mereka yang betul-betul berintegriti. Tidak mudah untuk dijual beli. Sebab jika berlakunya pemilihan calon yang mudah untuk dibeli, mudah untuk dijual, maka akhirnya berlaku lagilah situasi yang sama. Kita percaya PRU15 akan lebih kurang sama saja dia punya situasinya. Kemenangan tidak akan berlaku kemenangan besar sangat, tetapi dia lebih kurang sama, 121 dan sebagainya, dan seterusnya, tambah tolak. Tetapi yang lebih penting ialah yang menang itu yang betul-betul berkualiti. Tidak akan mudah dijual beli dan tidak akan mudah melompat ke sana sini. Dan juga rakyat, apa yang kita dapat belajar di sini ialah rakyat sekarang ni sudah tahu siapa sebenarnya yang bermain politik dan siapa sebenarnya yang betul-betul memikirkan tentang kebajikan rakyat. Dan juga rakyat juga tahu siapa sebenarnya yang pak turut sahaja dan siapa sebenarnya yang hanya menyokong sesiapa sahaja yang jadi Perdana Menteri. Ini adalah learning point yang sangat penting untuk rakyat Malaysia, terutamanya kepada mereka yang generasi muda. Kerana kita boleh tahu sebenarnya permainan politik ini, politik yang sedang dipermainkan dan sedang diperagakan ini adalah politik kumpulan elit. Mereka ini mempunyai perniagaan yang besar-besar. Mereka ini mempunyai kepentingan yang besar-besar. Mereka ada syarikat yang besar. Mereka bekerja bersama dengan kerajaan, mengambil kontrak-kontrak daripada kerajaan. Mereka inilah sebenarnya mempunyai pelobi-pelobi di belakang mereka yang berkepentingan. Jadi mereka mahu menjadi kerajaan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi orang, rakyat, terutamanya anak muda, perlu faham bahawa politik kita jangan ditentukan oleh mereka elit.
mereka yang elitis politik, mereka yang berkepentingan dengan syarikat-syarikat yang banyak ini, sebenarnya mereka tidak akan memikirkan tentang kita. Sebaliknya mereka hanya akan memikirkan tentang diri mereka. Antara kriteria yang perlu dilihat oleh anak muda selepas ini, jika mahu memilih mana-mana ahli parlimen ataupun adun, perlu lihat adakah mereka ini, mereka yang menjadi calon itu, calon yang mementingkan diri sendiri dari segi apa? Syarikat-syarikat dia tengok. Syarikat-syarikat dia adakah syarikat-syarikat yang perlu ada kuasa baru berjalan, ya? Ataupun mereka ini adalah mereka yang betul-betul turun, betul-betul lahir dari rakyat marahin, daripada masyarakat biasa untuk membantu masyarakat sendiri, membantu rakyat tanpa memikirkan tentang diri sendiri. Itu sebenarnya yang kita belajar pada kali ini. Kalau kita tidak boleh memikirkan tentang perkara itu, maka kita akan sama juga end up dengan benda yang sama. Kita akan memilih mereka yang berkepentingan untuk menjaga periuk nasib mereka. Mereka tidak akan membuat keputusan untuk kita. Mereka hanya akan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Dan itu sebenarnya yang berlaku pada hari ini, dan kita nampak siapa sebenarnya ahli-ahli parlimen yang membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Saya tidak takut untuk mengatakan kebanyakan mereka ni ada yang berjanji dengan Datuk Seri, bahkan ada yang berjanji dengan Datuk Seri ni sebenarnya nampak alim, nampak baik, tetapi sebenarnya mereka berjanji untuk mengkhianati. Ingat hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasah, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatha kazaba, apabila dia cakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah mereka mengkhianati. Ini 3 ciri ini ada pada mereka yang melompat. Saya tak kata mereka munafik dari segi hukum agamanya, tetapi kita sendiri tahu siapa mereka. Maka kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi tidak menjadi Perdana Menteri? Inilah sebabnya. Kerana kita dikelilingi oleh orang ahli parlimen yang mudah untuk dijual beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.